Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Harap semua berada di dalam keadaan yang sihat. Okay. InsyaAllah minggu hadapan kita akan berjumpa. Tapi sebelum kita berjumpa, cikgu nak rumuskan bab terakhir di dalam bab 3. Okay, berkaitan dengan bab 3 ni. Jadi cikgu harap kita bila naik ke sekolah nanti, kita akan bincang terus untuk bab 4. Okay. Dan cikgu tetap akan membuat ulang kaji untuk topik-topik yang sebelum ini. Jadi fokus utama video ni adalah untuk rekodkan bahagian rumusan untuk bab penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Okay, jadi sama-samalah kita tengok macam mana untuk rumusan bab 3 ni, apa yang perlu kita faham. Okay. So untuk yang pertama sekali, cikgu tunjuk dekat sini. Okay. Maksud visi, misi dan objektif perniagaan, iaitu yang kamu perlu ketahui lah. Itu asas. Okay. So yang pertama, kena okay, so dalam bab ni yang pertama, okay, kamu kena tahu maksud. Okay. Maksud visi, maksud misi dan maksud objektif. Okay. Yang ini kita dah bincang lah. Okay. Jadi kamu kena tengok apa maksud visi secara ringkas sajalah. Okay, tak perlu kamu faham secara detail. Contohnya, kamu boleh faham visi tu maksudnya perancangan untuk jangka masa panjang. Okey lah tu. Okay. Kalau kamu nak faham tentang misi, misi ni ringkas. Apa penyataan ringkas? Okay. Berkaitan dengan matlamat penubuhan organisasi. Okay. Manakala kalau objektif, kita nak cakap pasal khusus tentang bagaimana visi dan misi ni boleh capai. Itu je. Okay. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, macam mana kita nak buat perbandingan. Okay. Macam mana kita nak buat perbandingan. Okay. Perbandingan dari segi visi, misi dan objektif ni bagi perniagaan yang berbeza. Okey. Kita sebelum ni dah belajar lah. Dalam bab 1 kita dah belajar. Kita ada belajar OBU. Kita ada belajar OBU. Organisasi bermotifkan untung. Okey. Kita juga ada belajar OBBU, organisasi bukan bermotifkan untung. Okey. Dan satu lagi, kita nak tengok dari segi pertubuhan sukarela. Okey. Okey, jadi dari segi ketiga-tiga ni macam mana kita nak banding? Okey. Kalau organisasi bermotifkan untung, of course lah kita dah tahu memang bermotifkan keuntungan. Matlamat utama dia adalah untuk bermotifkan keuntungan semata-mata. Okey. Dan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey. Itu untuk OBU. Manakala bukan OBBU. Manakala OBBU pula adalah bertujuan untuk memberi perkhidmatan kepada orang ramai. Dan matlamat dia lah jaga kebajikan ahli. Okey. Masyarakat. Okey. Boleh Manakala pertubuhan sukarela pula merupakan organisasi yang secara sukarela menjadikan masyarakat sebagai pelanggan utama ataupun matlamat dia untuk memenuhi keperluan pelanggan. Okey. Dan OBU, OBBU dan pertubuhan sukarela ni cikgu dah terangkan di dalam bab 1. Okey. Secara detail. Maknanya untuk membandingkan macam mana perancangan ataupun tujuan untuk mencapai visi, misi dan objektif organisasi, memang kita akan tengok 3 konsep ni. 3 perniagaan ni, 3 jenis perniagaan ni. Okey. Jadi cikgu harap kamu fahamlah apa
secara keseluruhannya apa tujuan, visi, misi dan objektif yang ditubuhkan oleh organisasi bermotifkan tong OBBU dan juga pertubuhan sukarela. Okey, itu yang kedua. Okey. Yang ketiga, kita nak membincangkan di dalam topik ni yang telah kita bincangkan adalah berkaitan dengan ciri-ciri objek. Okey, ciri-ciri objek. Okey, ciri-ciri objek. Bila kata pasal ciri-ciri objektif je, cikgu nak kamu faham bahawa kita dah belajar ciri-ciri objektif ni. Okey? Bila cakap pasal objektif, dia ada dua lah sebenarnya. Okey? Yang kita nak fokus sekarang ni, objektif kita ni ada objektif rancangan dari segi jangka pendek dan juga objektif dari segi jangka panjang. Yang itu asas lah. Okey? Jadi untuk memenuhi objektif ni, setiap objektif ni perlu memenuhi konsep yang kita dah pelajari, iaitu konsep ciri-ciri objektif ni, iaitu SMART. Okay. S M A R T. Okay, SMART. Ni ciri-ciri objektif tadi, maknanya mengambil kira jangka masa pendek, okay, dan jangka masa panjang. Okay. Macam mana kita nak capai? Maksudnya untuk capai kita objektif tersebut dalam jangka masa pendek ataupun dalam jangka masa panjang. Okay, jadi dalam ciri-ciri objektif ni kita fokus kepada SMART ni. Okay. Fokus kepada SMART. Okay. S, specific. M, measurable. A, attainable. R, reasonable. T, time frame. Bahasa Inggeris lah. Okay. Dalam bahasa Melayunya, spesifik lah. Okay, yang kita dah belajar. Okay, spesifik ni secara umumnya cikgu cakap maknanya secara khusus lah. Okay, secara khusus. Kalau M, measurable, boleh diukur. So, cikgu tulis dalam bahasa Melayu lah kat sini. Okay. So, spesifik. Spesifik. Okay. Ni sebab tulis atas. Tak apa-apa nak catat. Okay, spesifik. Itu dalam bahasa Melayu lah. Dalam bahasa Inggeris, spesifik. Okay. Okay, dan seterusnya measurable ataupun boleh diukur. Okay, kamu boleh menggunakan sama ada menggunakan bahasa Inggeris, okay, untuk ciri-ciri objektif ni, ataupun menggunakan bahasa Melayu. Tak ada masalah. Kamu tetap akan dapat markah. Okay. Attainable boleh boleh dicapai. Boleh. Okay, dicapai. Okay. Attainable. Realistic. Realistic. Real. Realistic. Munasabah. Okay. Dan juga time frame ataupun jangka masa. Okay. Spesifik, boleh diukur, boleh dicapai, munasabah, jangka masa. Itu SMART. Okay, ciri-ciri objektif yang perlu kamu ingat lah. So, yang ini kita dah bincang juga. Okay. Jadi, nanti kamu tengok apa secara umumnya, macam mana nak tahu attainable tu apa, realistic tu macam mana, time frame tu macam mana. Yang itu kita dah belajar. Okay. Seterusnya, kita dah belajar juga berkaitan dengan tujuan. Okay, seterusnya 4 tujuan. Apa tujuan kita nak menetapkan visi misi perniagaan ni? Tujuan kita tetapkan ni untuk sebagai panduan. Kenapa kita perlu ada visi misi dan objektif perniagaan? Okay, sebagai panduan. Okay. Jadi kita ada indikator kita lah nak ukur dia tu melalui prestasi perniagaan. Okay.
Jadi melalui tujuan ni kita tengok ukuran dia tu. Macam mana nak ukur? Mana nak ukur prestasi? Okay. Macam mana boleh dikatakan tujuan penetapan visi, misi dan objektif perniagaan ni sebagai panduan perniagaan? Kita boleh ukur dengan menggunakan indikator ni. Beberapa indikator lah. Ataupun kita boleh tengok benda ni. Nak tengok kita punya capai tak misi kita, visi kita, objektif kita. So ada beberapa indikator dia. Yang pertama yang kita tengok adalah kita tengok titik pulang modal, TPM. Yang ni kita dah belajar TPM. Titik pulang modal adalah macam mana kita nak melihat sama ada perniagaan tu dapat terus beroperasi ataupun tidak, ataupun kekal dalam pasaran. Itu TPM. TPM ni cikgu dah ulang banyak kali dah, dan cikgu harap kamu faham lah. So itu yang pertama, indikator yang pertama. Yang kedua dari segi pertumbuhan perniagaan. Pertumbuhan perniagaan. Pertumbuhan perniagaan. Sama ada perniagaan tersebut dari semasa ke semasa semakin meningkat ataupun menurun. Itu dia punya indikator yang kedua. Yang seterusnya, macam mana kita nak tengok dari segi nak memaksimumkan keuntungan. Memaksimumkan keuntungan. Jadi bila kata memaksimumkan keuntungan, yang ini kamu perlu tahulah. Macam mana nak maksimumkan keuntungan, kamu kena tahu jumlah hasil melebihi daripada ataupun belanja kamu lah untuk mendapatkan untung. Dan seterusnya yang keempat adalah dari segi daya saing. Daya saing. Daya saing. Itu sajalah kot. Ada lagi. Dari segi daya saing tadi tengoklah segi kewangan ke, dari segi sumber manusia ke, dari segi teknologi. Dan seterusnya yang kelima adalah dari segi share pasaran. Share pasaran maksudnya penguasaan dalam sesuatu pasaran tersebut. Dalam sesuatu industri yang sama, macam mana kamu menguasai, organisasi tersebut menguasai pasaran tersebut. Jadi tengok persen lah. Share pasaran ni tengok persen, ratus. Itu share pasaran. Kemudian yang keenam, dia tengok kepada jualan. Jualan meningkat ke, menurun ke. Bagaimana jualan tersebut dapat, bila kita ada jualan, maknanya kita nak bagaimana satu proses tu berlaku. Supaya barang yang kita jual akan dapat dibeli oleh pengguna. Jadi adalah beberapa cara macam mana kita nak mempromosikan barang kita supaya pembeli dapat beli barang kita. Itu dari segi jualan. Dan last sekali dari segi perkhidmatan yang kita jalankan. Perkhidmatan yang dijalankan. Sama ada perkhidmatan tersebut adakah boleh menarik minat pengguna untuk nak beli perkhidmatan kita sih. Jadi kita boleh tawarkan pelbagai jenis perkhidmatan. Contohnya perkhidmatan pembelian atas talian, secara online, hantar barang ke rumah ke, kemudahan pembayaran atau baik pulih barang rosak. Itu dari segi perkhidmatan yang dijalankan. Melalui aktiviti yang dijalankan. Itulah tujuan dia. Tujuan dia tadi maknanya sebenarnya untuk mengukur prestasi. So macam mana cara nak ukur prestasi tu? So kita tengok ni lah. Nama TPM, pertumbuhan perniagaan, macam mana maksimumkan, daya saing, share pasaran, jualan dan akhir sekali perkhidmatan.
Okey, yang seterusnya kita nak tengok tadi untuk tempat. Okey. Seterusnya kita tengok yang nombor 5. Okey. Kesan. Kesan tak capai. Kesan tak capai. Maksudnya apa kesan kalau tak capai matlamat dan objektif? Ataupun apa kesan bila gagal capai matlamat dan objektif? Ni dia tengok kegagalan dari segi kegagalan. Kalau gagal, apa kesannya kepada organisasi? Okay. So dia akan tengoklah yang pertama, kesan dia jualan merosot. Okay. Teruslah. Dia kata tak capai matlamat tadi, yang pertama jualan merosot. Yang kedua, tak mampu bayar kos operasi. Okay. Tak mampu bayar kos. Sama ada kos operasi ke apa-apa sajalah kos yang berkaitan dengan perniagaan tersebut. Okay. Seterusnya bila tak mampu bayar kos, kita gagal dalam persaingan. Gagal dalam persaingan. Okay. Tak capai bila gagal tadi. So gagal dalam persaingan. Bila tak capai matlamat objektif, kita akan gagal dalam persaingan. Seterusnya image lah. Image perniagaan terjejas. Okay, image terjejas. Okay. Yes. Dan bila image terjejas, akhirnya tak berkembang lah. Tidak mengembangkan perniagaan. Ataupun perniagaan tidak berkembang. Itu kesan ni Kesan bila tak capai. Bila gagal untuk mencapai matlamat. Okay, so kita ada 5 tu. Okay. Jadi bila kata gagal tadi dalam mencapai matlamat, kita ada langkah. Okay. Ada langkah. So kita tengok langkah dia. Okay. So ada beberapa langkah. Okay, apa langkah dia? Okay. Langkah dia pertama, kita kurangkan kos lah. Okay, langkah dia yang pertama, kurangkan kos. Okay, kalau sebelum ni maknanya tak boleh tak boleh kan? Maknanya macam mana kalau bila berlakunya kegagalan, okay? Bagaimana cara nak atasi? Okay? Jadi kita kurangkan. Kurangkan kos. Yang mana boleh dikurangkan, kita kurangkan. Contohnya kos dari segi pekerja tadi. Ramai sangat pekerja. Pun tak boleh juga. Jadi dia banyak memberi kos belanja kepada syarikat. Kurangkan. Okay. Okay. Yang kedua. Apa lagi cara dia? Kita boleh kata turunkan harga produk lah. Okay. Turunkan harga produk. Contohnya satu unit produk harga di 20. Okay. So dah tengok kegagalan dari segi perniagaan kita tadi. So kita terpaksa turunkan harga produk. Okay. Produk kita tu lah. Okay. Yang ketiga, kita pelbagaikan produk. Okay. Pelbagaikan produk. Sebelum ni buat 2 jenis. So bila dah berlaku kegagalan ni, kita pelbagaikan jenis produk kita tadi. Lebih daripada 1. Lebih daripada 2. Okay. Okay. Kemudian, apa lagi? Kita boleh kurangkan bayaran dividen kepada pemegang saham. Okay. Kurangkan bayaran dividen. Okay, ini untuk organisasi yang besar lah. Okay, sebab ada bayaran dividen kepada pemegang saham. Okay.
Cara yang lain, kita boleh menggunakan kaedah ataupun teknologi baru dalam pengeluaran. Okey. Kita gunakan kaedah. Gunakan kaedah yang bersesuaian lah. Kaedah ataupun teknologi lah. Okey. Teknologi barulah. Teknologi baru. Okey. Dan akhir sekali semak semula. 6. Semak semula. Okey, semak semula kita punya matlamat. Betul ke matlamat kita? Boleh munasabah tak? Okey. Adakah munasabah sebab merujuk kepada SMART tadi? Adakah boleh diukur? Adakah boleh dicapai? Okey. Mengikut tak kita punya time frame kita tadi? Jangka masa tadi? Okey. Adakah spesifik ataupun tidak spesifik? Terlampau luas sangat, terlampau umum sampai tak boleh nak capai objektif. Okey. So ini langkah-langkah dia lah. Okey. Dan akhir sekali kita tengok faktor. Faktor yang mempengaruhi perubahan visi dan misi. Faktor yang mempengaruhi faktor akhir sekali ni nombor berapa Tadi langkah, so 5, sini 6. Last sekali nombor 7. Itu adalah faktor. Apa faktor yang mempengaruhi perubahan? Faktor yang mempengaruhi perubahan. Faktor perubahan visi, misi dan objektif. Okey, apa faktor perubahan? Kita tengok dekat sini ada 2. Okey. Yang pertama kita tengok faktor dalaman. Okey. Faktor dalaman. Yang faktor kedua adalah faktor luaran. Okey. Faktor dalaman ni apa? Jadi faktor dalaman adalah apa saja faktor yang memberi ataupun faktor sumber yang dimiliki oleh perniagaan tersebut. Apa sumber yang dimiliki ataupun sumber unit lah yang dimiliki oleh perniagaan tersebut. Faktor dalaman adalah satu sumber. Sumber yang ada dekat dalam perniagaan tersebut. Jadi, kalau kita nak tengok dari segi SWOT. Sebelum ni pun kita dah belajar berkaitan dengan SWOT. SWOT ni analisis lah. Analisis. Kita dah tengok SWOT. SWOT ni dari segi strength, weaknesses, opportunity and threat. So dari segi analisis, menganalisis SWOT ni, kita akan tengok dari segi kekuatan dan kelemahan sahaja. Kita ambil 2 ni saja. Tandakan 2 ni saja. Dari segi untuk menganalisis faktor dalaman, kita ambil ni. Iaitu S adalah strength, kekuatan. W adalah weaknesses ataupun kelemahan. Dari segi macam mana nak aplikasikan. Dan dari segi faktor dalaman ini juga, kita melihat 2 faktor lah. Faktor dalaman tu apa dia? Faktor dalaman tu adalah faktor bermanusia. Manusia siapa? Pekerja lah. Dan juga berkewangan. Dan kewangan. Ada 2. Manusia dan kewangan. Itu faktor dalaman. Dan satu lagi dikenali sebagai faktor luaran. Faktor luaran. Dalam mengaplikasikan untuk fokus SWOT, faktor SWOT. Jadi kita ambil kira yang di belakang. So tadi S W O T. Kita ambil yang ini. OT tu maknanya
opportunity dan threat ataupun peluang dan ancaman. Okey. Peluang dan ancaman kepada perniagaan. Dan ini tadi apa kelebihan dan kelemahan perniagaan tersebut. Okey. Dan faktor luaran yang diambil kira adalah ekonomi. Okey. Ekonomi. Okey. Faktor sosial budaya. Ya. Okey. Faktor teknologi. Dan faktor undang-undang. Okay. So, secara rumusannya tentang faktor perubahan visi misi dan objektif tadi. So, kita dapat lihatlah dari segi faktor dalaman. Macam mana dia mempengaruhi dari segi SWOT tadi. Okay. Apakah kelebihan semua manusia? Apakah kelebihan kewangan yang ada dalam syarikat? Okay. Apa kelemahan semua manusia tersebut? Apa kelemahan dari segi kewangan syarikat? Manakala untuk faktor luaran kita tengok peluang dan ancaman. Ekonomi macam mana? Apa peluang dia? Ekonomi berkembang, ekonomi jatuh. Sosial budaya, macam mana persedaran budaya masyarakat di sebuah tempat, sebuah negara. Okay? Bagaimana teknologi menjadi ancaman? Bagaimana teknologi adalah peluang kepada perniagaan tersebut. Dan akhir sekali bagaimana undang-undang. Undang-undang tu adalah bagaimana undang-undang tu menjadi ancaman kepada perniagaan. Dan bagaimana undang-undang juga boleh menjadi peluang kepada perniagaan untuk terus meneruskan perniagaan. Jadi itulah beberapa fokus ataupun rumus yang cikgu boleh terangkan di dalam bab 3 ini. Dan cikgu akan cuba secara umumnya memberi rumusan berkaitan dengan tajuk inilah tidaklah secara detail. Tetapi maksudnya apa yang telah kita pelajari tu. Supaya kamu nampaklah apa sebenarnya yang kamu belajar selama ni. Okey, jadi sekian dahulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Okey, bye.